apa? Tuan-tuan, maka sayugianya saya dan kita semua selalu meletakkan kerendahan hati kita kepada Allah untuk memohon supaya kita dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam taufik dan berada di dalam hidayah sentiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Dialah Allah yang akan memasukkan ke dalam rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Bukan siapa yang kalian kehendaki. Bukan siapa yang saya kehendaki. Tetapi siapa yang dia kehendaki. Dia kehendaki. Kita hanya boleh minta. Tapi dia yang kehendaki begitu. Tuan-tuan faham ya maknanya apa? Yang akan dimasukkan golongan yang mendapat rahmat itu siapa yang dia nak. Okey, sebelum tengok orang lain tuan-tuan, andai kita dapati kita di kalangan golongan itu, syukurlah pada Allah, semoga Allah kekalkan kita. Tuan-tuan perasan tak? Nabi menginginkan Abu Talib masuk Islam. Kan? Tetapi menurut pandangan jumhur, walaupun sebahagian mengatakan dia mati dalam keadaan Islam, tetapi ada jumhur mengatakan bahawa Abu Talib mati dalam keadaan tidak sempat masuk Islam. Okey, ada pandangan yang ramai mengatakan seperti itu. Kisah kedua pula, Nabi menginginkan Sayyidina Umar masuk Islam. Sebelum di Islam. Dia masuk Islam tak? Dia masuk Islam. Apa yang tuan-tuan faham? Ada yang Nabi inginkan seorang itu mendapat rahmat dan Allah Ta'ala inginkan dia mendapat rahmat. Dan dia mendapat rahmat. Dan ada yang seorang itu inginkan dia mendapat rahmat tapi Allah tak nak bagi rahmat. Maka dia tidak mendapat rahmat. Jadi tuan-tuan faham konsepnya apa dia? Yudkhilu man yasha. Dia memasukkan siapa yang dia ingini ke dalam rahmatnya. Okey? Waz-zalimina. Waz-zalimina ni penting tuan-tuan. Zalimin ni penting. Dan orang-orang yang zalim. Zalim ni makna apa? Zalim ni bukan maknanya pukul orang. Masya Allah. Ayat akhir semuanya aktif menjawab. Alhamdulillah. Tahniah. Ya. Tak dan saya nak dengar satu dah tiga dah jawab dah. Alhamdulillah. Muslimat je daripada dulu sampai sekarang tak bunyi-bunyi. Alhamdulillah. Saya ingat lepas PKP dah cuti lama nak bunyi juga, tak bunyi juga. Ya. Hadirin semua. Tuan-tuan tengok. Zalim dari sudut bahasanya dulu artinya adalah mengurangkan atau melampaui. Dua-dua boleh pakai. Kurang atau melampaui. Okey. Kalau dia kurangkan hak itu, dia zalim. Contoh, beli kopi sekilo, dia timbang 900 gram. Dia zalim. Kan? Tuan-tuan? Dia parking kereta dekat parking OKU. Contohnya. Okey? Kalau dia parking kat parking Ustaz, tak apa. Ustaz maafkan. Okey? Contohnya begitu. Tuan-tuan? OKU. Contohnya begitu. Mengurangkan, zalim. Ataupun melampaui pun zalim. Melampaui zalim juga. Orang buka selipar dekat tangga masjid, dia buka selipar dalam tempat sembahyang. Boleh jadi zalim juga. Tuan-tuan, dia langgar pokok pisang orang sampai tumbang, itu melampaui batas, maka zalim. Baik tuan-tuan. Zalim ini ada dua jenis. Zalim pertama, zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Maksudnya apa? Iaitu Allah yang esa, yang tunggal, yang satu, tetapi dia mendakwa Tuhan itu dua atau sebagainya, atau seperti makhluk dan sebagainya. Maka itu namanya zalim. Kenapa? Dia melampaui batasan yang sepatutnya sememangnya satu, tetapi dia katakan lebih satu, atau mengiktikadkan selainnya sepertinya, maka zalim. Zalim yang kedua, zalim terhadap makhluk Allah ataupun diri sendiri, makhluk Allah.
Seperti pinjam duit tak bayar. Allahu Akbar. Pinjam kereta tak pulang. Buat sekian dan sekian tak sekian. Nampak tuan? Okey. Ambil selipar orang bawa lari. Zalim. Ataupun memfitnahnya. Itu menzalimi. Dia melampaui hak orang tersebut. Okey. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak golongan yang mendapat rahmat, ada satu golongan yang dia tak akan dirahmati. Siapa dia? Wadzalimina. Faham tak? Jadi untuk mengelakkan rahmat itu tak terhalang daripada kita, apa kita kena buat? Jangan melakukan kezaliman atau pulangkan balik perkara yang kita zalim kepada orang. Faham tak? Kita zalim kat orang apa? Pulangkan balik semula. Okey. Kalau kita pulangkan balik semula apa yang dizalimi daripada orang, maka barulah kita tak dikira sebagai orang yang zalim. Okey? Dan itulah makna daripada makna yang nak kita bicarakan di sini. A'addalahum, disiapkan dan disediakan bagi mereka azaban alima, suatu azab yang amat pedih sekali. Semoga Allah merahmati kita, Allah menyelamatkan kita, dan Allah kurniakan keselamatan kepada kita daripada azabnya yang pedih. Tuan-tuan, sekarang ini musim panas, kan? Di beberapa daerah, di Perak, di Johor, di beberapa negeri, ada kawasan yang digazetkan sebagai zon bersuhu panas dan tinggi, kan? Atas saya rasa tengah hari ini dalam pukul 12 ke pukul 1 kita keluar, kita akan rasa bahang yang amat panas, kan? Yang panas. Tuan-tuan, panas tu kalau kita diri dekat situ, kita rasa panas lah. Tuan-tuan, tetapi azaban alima, azab yang pedih, tuan-tuan, itu tu bukan azab lagi. Azab yang pedih adalah ratusan kali ganda kepanasan dan keperitan tersebut. Jadi tuan-tuan, saya ingatkan diri saya lah, tuan-tuan, yang selalu lupa. Okey, ingat diri yang selalu lupa bahawa azab Allah ini tak perlu dan jangan dimain-mainkan dengannya. Kerana ianya adalah teramat-amat panas, teramat-amat berat, dan teramat-amat sukar dan susah untuk dilalui. Semoga Allah selamatkan saya dan kita semua. Tuan-tuan, saya minta selalu tuan-tuan ulang 2, 3, 4, 5, 10 kali dah kat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan teringat bangun malam, tolonglah doakan dengan saya. Semoga kita semua diselamatkan Allah daripada azab api nerakanya. Jangan sekali pun tersentuh dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala, sebab nerakanya takkan mampu kita tanggung. Saya pun tak mampu nak tanggung. Walaupun jahat, saya tahu saya jahat, tuan, tapi kita tak mampu nak tanggung. Jadi mudah-mudahan Allah rahmati kita dan dia lorongkan kita semua dalam jalan-jalan kebaikan dan keredaan. Allahumma amin. Begitulah kepada kedua ibu bapa kita, keluarga kita, dan seluruh anak zuriat keturunan kita. Allahumma amin. Saya buka soalan kalau ada, kalau tak ada tutup. Silakan. Bismillah. Apakah ciri-ciri orang yang Allah memudahkan segala urusan? Orang yang selalu memberi dan bertakwa berdasarkan satu. Yang kedua, orang yang selalu memudahkan urusan orang lain. Pertama, memberi. Dalil yang kita baca tadi lah. Fa amma man a'ta wattaqa. Orang yang bagi dan dia bertakwa, Allah akan mudahkan dia masuk ke syurga. Yang lain pula Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang memudahkan urusan seseorang, Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Hadis. Ada soalan? Silakan je. Jadi saya pakai pegang keselamatan masjid ni. Jadi dia arahkan orang yang berhadap balik. Bagi tahu rumah dia tak buat tenda, suruh dia balik. Ada kaitan dia. Allahu Akbar. Payah juga nak jawab, pasal saya pun selalu tertinggal sejadah. Baik, hadirin yang saya kasih sekalian. Baik, hadirin semua macam ni. Pertama sekali tuan-tuan, dia masuk kepada satu bab, iaitu bab mematuhi ulil amri, orang yang berkuasa di kalangan kamu.
Maka orang yang berkuasa di kalangan kamu mengeluarkan satu undang-undang, kanun, iaitu mesti ikut sekian, ikut sekian, ikut sekian. Dan itu hukumnya wajib untuk ditaati. Okey, pun begitu ya Tuan Haji. Terima kasih tuan-tuan. Kerja tanpa gaji, tuan-tuan duduk dekat pintu, jaga tuan-tuan. Hadirin semua, pun begitu tuan-tuan. Dalam tindakan seperti itu, kita juga kena memiliki sikap pertama, toleransi dan mencari jalan keluar sebaiknya kepadanya. Maksudnya, tuan-tuan, kalaulah dia dah datang daripada tempat yang jauh contohnya, ataupun daripada 3 belah taman yang lepas datang, kalau kita dapat siapkan sejadah spare yang kita simpan bawah meja, jangan tunjuk nanti dia tak datang bawa sejadah lagi. Ada kita kebetulan ada satu ni, supaya dia tahu akan datang kena bawa lagi. Contohnya begitu. Ataupun kalau terpaksa untuk ditolak, tolaklah dengan cara yang amat baik. Jangan tak boleh masuk. Contohnya begitu. Ataupun diberi, tolak dengan cara yang baik. Kan? Tuan minta maaf tuan-tuan, saya kalau ikut saya sendiri saya nak bagi masuk, tapi sebabkan undang-undang dan ketetapannya adalah seperti ini, saya tak berani nak berikan masuk. Takut nanti ada apa-apa berlaku ke depan, kan orang ramai pula yang bertanggung, tak boleh sembahyang semuanya kat dalam masjid. Jadi dia pun fikir dengan rasional. Itu cara penolakan yang baik. Ataupun cara yang kedua, kita nyorokkan bawah meja. Jangan tunjuk sejadah tu banyak, simpan je bawah. Kan? Nyorok-nyorok tuan-tuan. Agak-agak tengok macam kesian ini orang ni memang betul-betul tertinggal ni, bukan 10 kali tertinggal. Dia memang tertinggal tuan-tuan. Kita kata, Haji, mujur ni ada ni, ni pakailah nanti pulang balik kat saya. Lepas ni bawa je, begitu tuan. Jadi dia ingat, so dia akan bawa. Okey? Tapi kalau memang dah penuh dan tak boleh, tolaklah dengan cara yang baik. Selesai. Silakan Ji. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Ya, benar. Tuan-tuan, macam yang saya sebutkan tadi, Allah sebut dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, tetapi Allah lah yang berikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Ayat ini hampir sama, cuma ayat itu lebih kepada makna hidayah. Yang ini lebih makna rahmat. Orang itu kalau dirahmati, dia diselamatkan. Yang tadi kalau diberikan hidayah. Tapi dia punya sisinya hampir sama. Iaitu apa? Iaitu mutlak pemilikan hidayah dan keselamatan itu adalah hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan Haji Afila yang terakhir. Muslimat ada tak? Ya, silakan. Mengalami kepayahan apa? Kepayahan hidup ke kepayahan buat baik? Ya, kepayahan itu contohnya mungkin payah nak bangun sembahyang, payah nak pergi masjid, berat nak buat itu, kan? Berat nak puasa contohnya tuan-tuan, maka itu dinamakan sebagai taufiq. Okey, taufiq maknanya mungkin kita perlu banyak, pertama mujahadah, lawan diri kita untuk buat. Yang keduanya kena selalu bermohon kepada Allah semoga diberikan kekuatan dan kemudahan untuk melakukannya. Itu boleh jadi begitu, memang boleh jadi tuan. Dia tahu dah tahajud kena bangun kan, dia dah terjaga dah pukul 5.30, tapi dia cuma terjaga, dia pelik mata, dia tengok kanan, ada lagi, baring lagi, mati, perlahankan kipas, tidur balik semula. Dia tahu malam tu boleh bangun tahajud, kena buat, tapi dia macam tak ada kekuatan nak buat. Faham tak? Tak, itu kekuatan tu tidak hadir. Okey. Jadi itu boleh juga jadi payahnya begitu. Silakan muslimat akhir sekali, soalan terakhir muslimat. Untuk menguatkan tulang. Subhanallah. Soalan terakhir ni soalannya unik. Kenapa? Sebenarnya saya sendiri baru je terlintas ayat ini nak kuatkan tulang. Lepas tu dia tanya ayat tu boleh tak kuatkan tulang. Saya nak bagi tahu Haji Mahfuz, tapi saya tak keluarkan. Tapi setelah ditanya saya pun keluarkan. Makcik luar biasa makcik ya. Boleh tahu apa yang saya lintaskan. Okey. Mungkin ada ni kot kan. Bau bacang kot. Baik. Baik, hadirin semua, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuan-tuan, untuk berdoa dengan ayat Quran tak ada masalah.
Okey, jadi tak jadi itu atas kadar kita punya munajat kepada Allah. Ayat tadi atas sikit Haji. Okey, mana tadi? Atas lagi. Satu ni. Okey ni, ayat 28. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Haji Mahfuz, saya nak cakap kat Haji macam ni. Haji baca ayat ni, kan? Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Lepas tu sebut, ya Allah, kuatkanlah sendi-sendiku. Sebut kat kaki tu. Faham tak? Ini memang hari ni punya idea. Tapi saya tak keluar. Saya kata tak apalah. Ajar kang nanti kang depa ni pelik-pelik pula nanti jadinya. Tapi pesal dah ditanya tuan-tuan, itulah yang tadi saya simpan. Okey? Jadi tuan-tuan, untuk berdoa dengan ayat Quran tak ada masalah. Tapi tuan-tuan janganlah wajibkan ataupun jadikan apa-apa faham tak? Tetapi tak ada masalah kerana ayat itu sebut apa? Kamilah yang cipta kamu dan kami yang kuatkan sendi kamu. Maka kita kata, ya Allah, kuatkanlah sendiku kerana engkau yang menguatkan sendi. Faham tak? Berdoa kepada Allah dengan apa jua bentuk tidak ada masalah selama doa itu doa yang baik. Faham? Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Ya Allah, ya Tuhan kami, engkau yang menciptakan aku, maka kuatkanlah sendi-sendi tulangku. Boleh? Kerana dia yang menguatkan. Boleh je, bos? Cuba buat je. Sehari 3 kali baca dan pegang dan baca, insya-Allah minggu depan kita jumpa, tak payah tangkap dah. Okey? Duit yang pergi hospital tu bayar kat saya aja. Tak ada masalah. Okey? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam wa ajallu wa akram. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, kita nak Ramadan